Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. So, sebelum kita teruskan ke agenda kita malam ni, saya mau perkenalkan diri dululah. Saya Hafizah sebagai moderator malam ni. So, saya dan juga Amanina Hanani. So, malam ni briefly kita akan belajar pasal network engineering. So basically apa yang perlu kita tahu pasal network engineering ni basically pasal Cisco, pasal Wireshark, Scrapy and lain-lain lah. So before this kita buat live dekat TikTok setiap hari Selasa malam. Tapi disebabkan kita ada feedback and request yang macam nak buat webinar, nak buat macam pakai Google Meet, Zoom semua. So malam ni kita try buat webinar. So topik untuk malam ni ialah network engineering lah. So kalau dah boleh start, so kita sekarang ni kita ada total 60 participant. So 60 participant. So sekarang rasanya Cik Amalina Hanani boleh kenalkan diri and just boleh slow korang get know pasal network engineering lah. So lepas tu Cik Amalina Hanani. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Amalina Hanani. Saya sebagai network engineer dekat TASOF. Seperti yang telah diberitahu oleh Cik Hafizah sebentar tadi, untuk network engineer ni kita tahu pasal Cisco, pasal Wireshark dan few tools lain lah. So, hari ni saya akan share macam mana interface untuk setiap tools tu lah. Untuk yang first pasal Wireshark ni dia a free and open source packet analyzer. Kalau yang kat bawah tu kita boleh tengok tu macam interface secara roughly untuk Wireshark. Wireshark ni kita guna untuk kita analyze network kita. Kita boleh tahu pasal communication kat protocol development and education. Kalau untuk Cisco pula, kalau ikut definition dia pasal dia ada network equipment, ada router, bridges, frames, switches, macam-macam lagi. Ataupun kita secara senangnya kita boleh cakap kan, Cisco ni kalau kita nak buat configuration secara virtual, maksudnya kita boleh jimat cost lah, kita tak perlukan beli banyak-banyak PC. Kita boleh set up secara dalam Cisco ni je. So kalau kita boleh tengok gambar tu ada PC banyak-banyak tu, ada router, ada switch, maksudnya dia set up secara virtual. Okay. Sebelum kita go deeply untuk topik hari ni, kita akan cerita secara ringkas pasal 3 type of network yang selalu digunakan, iaitu LAN, WAN dengan WLAN. Kalau LAN ni panjang dia Local Area Network. Kalau WAN pula Wide Area Network. Okey, dua-dua ni ialah dua jenis network yang membenarkan kita untuk communicate dua atau lebih lah communication. Selalunya disebabkan nama dia wide area network, so dia macam dia punya area tu besar lah, digunakan dekat dalam bandar atau dalam sesuatu negeri. Tapi untuk LAN pula, dia dalam kelompok yang kecil, dalam small area, macam kat rumah, office ataupun bangunan yang kecil. Beza dia pula dengan WLAN ni stand for wireless LAN. Wireless LAN ni bila kita connect device kita ni through Wi-Fi. So bila kita connect home Wi-Fi, bila kita connect Wi-Fi dekat home network kita ni, dia akan jadi wireless LAN. Benda-benda ni basic untuk dalam network, dan kat dalam Cisco ada, dekat previous tu yang saya cerita tu, dekat Wireshark pun akan ada terms-terms ni lah. Okay, this is the antara interesting partnya. Okay. Untuk phishing attack ni, kenapa saya nak cerita pasal phishing attack ni? Sebab topik kita hari ni pasal macam mana hackers boleh dapat kita punya credential ataupun boleh dapat kita punya username, bank password, macam mana diorang buat ni. Okay, salah satunya ialah dengan cara phishing attack. Phishing attack ni mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Phishing attack ni satu social engineering attack yang digunakan atau dilakukan oleh hackers ni untuk dapatkan kita punya privacy lah.
macam credit card number, password, macam benda-benda penting kita. So macam mana kita nak tahu benda ni adalah phishing attack? So contoh-contohnya kat sini saya ada bagi 5 type of contoh yang selalunya terjadi. Okay, first kan, kalau contoh kita terima satu advertisement ke ataupun satu iklan-iklan, dia macam pelik, dia punya ejaan tu salah ke ataupun email tu ejaan dia salah. So mungkin kemungkinan besar dia lah salah satu phishing attack. Yang kedua ni paling popular lah, kalau kita dapat email atau SMS yang link dia macam sama macam tak sama. Contoh yang saya bagi tu www.maybank2u.com, nampak macam sama. Tapi kita tengok Maybank to you tu ejaan dia YOU. So kalau kita tersalah nampak, tu sebenarnya link yang boleh membawa kepada satu page yang hackers buat tu lah untuk dapatkan kita punya personal information. Lepas tu yang ketiga, dia akan minta untuk kita bagi personal information. Selalunya bank tak akan atau mahkamah ke senang-senang call kita, boleh tak bagi tahu kita punya IC ke, nombor phone, nama penuh semua tiba-tiba minta nombor kad bank semua tu. Selalunya mahkamah tak akan buat macam tu lah. Okay. Yang keempat, high urgency. Maksudnya kalau kita tengok kat situ pun dah cakap please change your password within 24 hours. So bila kita buka email tu, kita rasa macam nak kena tukar ni, takut kan, takut scammer ataupun hacker nak ambil kita punya password. So kita pun macam dah start gelabah, dah start macam nak cepat-cepat tukar. Padahal sebenarnya itu email daripada scammer, daripada hacker. Okay, yang the last one ni pun popular, which is tiba-tiba lah kita dapat email atau SMS yang kita menang iPhone lah, kita menang voucher ni lah, percutian ke mana. Dia macam susah lah untuk betul, sebab takkanlah kita sesenang tu boleh dapat iPhone free, kereta free. So macam terlalu it sounds too good to be true. Macam tu. So itu term-term yang kita akan guna dan secara ringkas lah untuk kita punya topik hari ni. Okay, first of all, hari ni kita akan guna satu tools nama dia Wireshark. Wireshark ni tadi saya ada explain, untuk yang siapa terlepas, Wireshark ni interface dia macam ni. Macam ni. So Wireshark ni ialah network analyzer lah, untuk kita tengok kat situ lah ada IP address, kat situ lah kita buka website apa boleh nampak, dekat situ lah dia punya info-info. Okay, so untuk installation ni, saya tak akan pergi details, tapi kalau ada yang nak ikut sekali tutorial malam ni, korang boleh start untuk install Wireshark ni dekat link Wireshark download tu. So nanti dekat situ ada a few dia punya version, korang boleh install ikut korang punya lah. Selalunya kalau guna Windows, selalunya sistem 64-bit, and kalau macOS pun ada dua tu lah, sama ada ARM atau Intel. So korang boleh install antara dua tu. Okay, kita go kepada dia punya demo macam mana. Ini semua installation ni, kalau korang nak install, korang boleh, nanti kita akan bagi slide ni untuk korang refer supaya korang senang lah untuk install nanti. Okay, yang second kita akan move kepada packet sniffing. Okay, packet sniffing ni maksudnya kita nak capture packet ataupun capture data-data lah dekat Wireshark tu. So kita akan pergi, okay, ini rupa Wireshark tu bila kita dah siap install. So kita, kalau korang dah buka, korang boleh tekan dekat Wi-Fi. Kita akan tunjuk dekat Wi-Fi ni. Tapi hari ni saya tak akan guna Windows, saya akan guna, kalau korang pernah dengar Kali Linux, saya guna Kali Linux. Tapi dia punya cara dia sama je. Okay, first kali korang buka je korang punya tempat tu, sama ada Mac ke Windows ke sama je. Okay, kalau ikut sini, kalau ikut dekat korang punya ni, sekejap ya. Okay. Kalau ikut kat sini, korang akan gunakan okay. Korang akan tekan dekat Wi-Fi tu. Korang akan double klik, lepas tu dia memang akan keluar macam ni. So
kat sini dia punya, kita akan tengok dia ada numbers, ada time, ada source, destination, protocol, length info. Source ni maksud dia IP address tu daripada mana? Maksudnya laptop kita lah. Destination tu ke mana kita buka. So tu dipanggil destination. Protokol ni jenis-jenis protokol lah. Ada TCP yang paling famous lah, TCP, ada NTP, ARP dan banyak lagi. Info ni details je lah, ada SCK, ada request macam ni, who has 192, semua ni. Ni dia punya interface. Okay, secondly, untuk hari ni kita tak boleh nak buat dekat betul-betul website yang macam website bank ataupun yang website betul lah macam Maybank ke, dekat Bank Islam ke, nanti dia macam sebab kita kan tujuan malam ni kita nak tengok beza kalau kita guna website yang HTTP dengan HTTPS. Macam saya cerita sebelum ni, kita tengok kat yang phishing attack tu kan, bila kita contoh kita guna laptop kawan kita ataupun kita guna public laptop ke public PC yang kita kena isi kita punya data dekat laptop tu. So macam situation malam ni macam tu. So bila orang isi, macam mana owner asal kat sini hackers tau. Owner asal dia dapat kita punya password tu. Macam mana? So kat hari ni saya akan tunjuklah saya sebagai user dan apa yang hackers akan nampak macam tu. So kita akan buka satu dummy website, nama dia TechPanda. Kat sini kita akan guna HTTP untuk kita bezakan website yang HTTP dengan HTTPS. Nanti kita akan tahu beza dia, apa perbezaan dua ni. Okay. So bila korang dah buka ni, contoh korang buka kan dekat korang punya, tak kisahlah Windows ke Mac ke, korang pun buka. So ni korang akan nampak interface macam ni. So first korang isi lah email. Korang assume ni macam korang punya bank account tau. Korang baru nak login sebab tu dia tak ada register tau. Korang nak login korang punya bank account. Contoh korang pun letak lah korang punya username. Okay, tapi dalam ni email lah. Kita letak lah apa-apa kita punya username kat bank tu kan. Kita pun letak. So, bila kita buat tu, kita pun letak lah password bank kita. Bila kita letak, kita pun submit. Dah submit tu. Oh sebelum tu sorry. Yang dah tekan wifi tu, kita akan buka macam ni kan. Saya ulang semula lah. Supaya senang. Bila dah buka tu, dia akan keluar macam ni, banyak-banyak macam ni. So korang kena ensure yang korang punya Wireshark ni, interface Wireshark korang ni dah start tau. Macam nak tahu dah start, maksudnya kat tepi ni dia kelabu lah. Kalau belum, korang kena tekan start kat tepi ni. Yang warna merah ni stop dia. So korang kena tekan yang paling kiri sekali supaya dia dah start. So bila dia dah start, korang baru boleh pergi dekat TechPanda tadi. So korang pun buka lah TechPanda tu kan. So, korang pun buka TechPanda. Okay. Right, okay. Kita kena search balik TechPanda tadi. Korang tunggu, lepas tu dia akan, kita ulang balik. Ni kita assume sebagai interface bank lah. So korang pun letak username. Contoh kat sini kita letak tarsoft email.com. Password pula, kita letaklah password bank kita lah kan. Kita pun submit. Dah submit tu, kita pun keluarlah nombor bank kita baki semua berapa lah. Contoh, ini kita buat dummy lah. Kita assume ni sebagai satu bank lah. Bank betul kita. So kita akan nampak kita punya bank account semua. So bila kita dah masuk tu, kita assume kita sebagai user ni kita rasa macam kita login dekat Maybank yang betul tau. Padahal kita tersalah link. Contoh kita tersalah link. Kita rasa macam Maybank to you tapi tersalah ejaan Maybank to you tu lain kan. So, bila kita dah login tu, macam mana hackers tu boleh nampak kita punya, dia tengok kat sini.
dekat sini, tadi kan kita tengok dekat website tu HTTP kan. Kita pun pergi kat filter bar atas ni. Okay, lepas tu kita pun tekan enter. So dia akan keluarkan a few yang info kat sini. Kita cari yang ada post kat sini. Okay, kita pun tekan, double klik. So dia akan keluar satu macam ni. Macam ni. So kat mana hackers tu boleh nampak kita punya password tu, kita expand yang paling bawah sekali. HTML form URL encoded ni. Kita expand. Kat sini kita boleh nampak apa yang kita tulis. So bila kita guna salah link ni yang kita rasa macam betul, sebenarnya hackers ni boleh nampak apa yang kita tulis. So kita boleh tahu password dia Tarsaw123, password dia Tarsaw123 dengan email dia Tarsaw123@gmail.com. Macam tu. Sebab tu kita kena berhati-hati kalau kita nak login ke, kita kena check betul-betul. Kalau kita dapat email ke, SMS ke, kita kena check betul-betul. Betul ke ini daripada bank? Betul ke ini daripada any website lah, untuk kita disuruh check apa ke, renew password ke. Sebab tu kita kena check. So selalunya kenapa saya guna HTTP, sebab HTTP ni memang kalau website tu guna HTTP selalunya memang tak secure lah. Kita memang senang untuk dapat dia punya credential lah, login details dia. Tapi kalau HTTPS ni dia lebih secure daripada HTTP. And mostly kalau guna HTTP ni kita punya password ni di dalam bentuk encrypted. So tak boleh tahulah password kita apa. Macam tu. Okay. Itu untuk demo malam ni. Simple je demo malam ni saya rasa. Semua orang saya rasa boleh try, and kalau korang rasa macam ada problem yang korang tak faham dekat sepanjang saya tunjuk demo tadi, korang boleh tanya dekat chat box untuk saya ataupun admin-admin lain jawabkan. Ataupun nak unmute ataupun nak cakap terus-terus tak nak type pun boleh. Boleh unmute and then tanya. Boleh cakap. So if ada soalan boleh ajukan dekat kita orang. Nanti Cik Amalina Hanani cuba jawab apa yang dia explain tadi lah. So ada yang tak jelas, tak faham part ni, tak faham part tu, boleh tanya. So kita orang akan cuba jawab soalan. Setakat ni semua okey ke? Ada soalan yang nak tanya ke? So ada soalan tanya AppShark tu untuk apa sebenarnya? AppShark. AppShark. Kita okey, Cik Amalina Hanani nak explain. AppShark ni yang Wireshark tadi tu ke? Kalau yang Wireshark tadi tu, okay, saya tunjuk dia punya interface saya tunjuk balik slide tadi. Mungkin ada yang masuk lambat. Saya akan tunjuk balik interface dia macam mana. Okay, ini interface untuk Wireshark tadi. Wireshark tau. Okay, sabar. Sorry, saya tak share screen. Okay, ni interface untuk Wireshark tadi. Okay, Wireshark ni dia untuk kita analyze network kita. Selalunya macam untuk kita capture packet. Contoh kita boleh tahulah. Mungkin saya perlu tunjuk dekat sini lagi jelas. Okay, kat sini korang boleh tahu, contoh korang buka apa-apa page ke apa, korang boleh tahu, okay, contoh ni IP address korang, ini destination yang korang pergilah, maksudnya page apa yang korang buka, so dia akan ada ke mana page tu. So kat sini kita boleh trace lah secara ringkasnya apa yang orang tu buka dekat PC dia. Tapi kalau ikutkan kan, sebenarnya okay, IP address ni, untuk yang tak tahu IP address ni apa, IP address ni macam unique ID. IP tu stand for Internet Protocol. So dekat setiap PC, tak kisah desktop ke ataupun Mac, Windows, anything, dia mesti ada IP address dia. IP address ni sebenarnya kita tak boleh senang-senang bagi dekat orang.
Sebab hackers sebenarnya boleh guna IP address kita ni untuk dia buat dia punya attack lah. Tak kisah anything macam phishing attack ke ataupun any others attack. Sebab tu malam ni saya tak boleh nak guna Windows saya yang betul, saya kena guna Kali Linux. Kali Linux ni macam virtual machine lah, virtual machine yang ada IP address. So macam kalau kena attack pun dia attack virtual machine lah, bukan saya punya laptop yang betul, bukan IP address laptop saya. So yang korang nampak sini ialah IP address virtual machine ni, nama dia Kali Linux, virtual machine atau VMware. Menjawab ke soalan tadi siapa yang tanya tu pasal AppShark yang salah tu tahu, Wireshark tahu. Okay. Okey, kejap. Lepas tu ada soalan. Dia tanya sniffing ni hanya boleh on the same network ke? On the same network ke? Okay, yang tanya sniffing. Sniffing ni kalau kita nak buat ni memang dia kena guna the same network. Sebab tu kalau kita tahu IP address orang tu, kita boleh buat the bad things lah dekat orang tu punya laptop atau dia punya anything lah guna IP address tu. Sebab tu kita tak boleh senang-senang bagi IP address kita. So saya nampak satu soalan. Kalau guna VPN untuk buka website HTTP selamat tak? VPN ni dia macam kita still boleh dapat orang tu punya password dengan email atau username. Beza dia VPN ni kita tak tahu IP address apa. Kalau kita tengok dekat Wireshark tu, kita tak tahu IP address. Dia akan keluar IP address yang lain tau. VPN ni dia akan bagi satu IP address yang lain. So bila kita buat apa-apa, dia tak keluar IP address betul kita. So macam kalau kita buat any attack guna VPN, macam ni dia tak relate tau sangat sebab HTTP VPN ni dia ialah virtual, dia akan bagi, bukan virtual, dia bagi IP address yang lain supaya kita tak tahu orang tu punya IP address yang asal. So bila dia guna VPN tapi still buka HTTP, dia still boleh dapat orang tu punya login credential. Macam tu. Kiranya VPN ni dia akan appear dekat Wireshark tu IP address yang lain. Okay, soalan daripada Han. Boleh guna Cisco Packet Tracer ke untuk buat macam dekat Wireshark? Okay. Saya tunjuk balik macam mana rupa Cisco tu dan macam mana rupa Wireshark tu. Okay, ini bentuk Cisco, lagi satu dengan yang ni bentuk Wireshark. Dua-dua ni dia ada kegunaan yang beza. Wireshark ni kita untuk analyze apa yang berlaku dekat network kita, dekat kita punya wifi macam tu. Tapi untuk Cisco ni kita nak set up satu configuration untuk kita buat secara virtual. Contoh kan, kalau kita nak try tadi saya ada explain tapi saya ulang semula. Kita nak GMAT course, kita boleh guna Cisco ni. Contoh kan, kalau kita nampak ada PC, ada switch tu, kita boleh pilih lah kita nak switch kat mana. Kita letaklah switch kat belah atas ke belah bawah ke. Kita connectkan dia dengan PC. So nanti kita boleh try lah connection dia fail ke. Kalau ke sini connection dia apa, dia akan keluar dia punya result kat situ. Successful ke, fail ke. So kita boleh tengok lah. Kiranya beza dia, Wireshark ni untuk analyze network. Tapi Cisco ni kita nak set up satu virtual network lain yang kita tak nak guna space yang banyak-banyak, ada PC, 2-3 PC. Kita guna virtual je. So kita boleh guna banyak-banyak PC, 4-5 PC. Kita boleh tambah, ada dalam ni ada tablet, ada smartphone, ada macam-macam lagi. So kita boleh tambah. Kita nak tahu connection dia ke PC sebenarnya fail ke apa. So nanti kat situ dia ada setting je tau. Korang boleh set kan korang nak macam mana, korang nak jenis apa. So kalau ada masa korang boleh mungkin korang boleh try untuk Google dan tengok tutorial, atau kalau perlu kita boleh buat sesi untuk Cisco lah. Korang boleh lah try request kat chat if korang perlukan sesi untuk Cisco ni. Setakat yang saya buat ni, saya rasa tak ada Cisco ni limit device yang kita boleh connect. Tapi selalunya paling banyak saya rasa saya pernah connect 6 device lah. Itu termasuk PC, tablet, smartphone,
tiga ni. Saya tu campur lah dalam, kita connect dalam satu tempat tu. Tapi saya rasa dia tak ada limit lah, kita boleh connect banyak-banyak. Ada kelas untuk rules assign IP tak? Masuk kelas untuk rule assign IP tak? Macam mana Boleh cuba explain lagi sebab saya kurang jelas. Ataupun nak tahu macam mana nak tengok IP address tu. Kelas untuk networking ada ke? Kita tak adalah plan nak buat kelas networking ni, tapi kalau korang betul-betul nak, kita boleh adjust untuk buat kelas webinar lagi. Sebab hari ni kita nak buat secara ringkas je macam mana boleh dapat login details ni. Kalau korang ada request kelas tu, kelas banyak kelas macam network ke kelas ni, just untuk advance, kita orang nanti akan buka kelas untuk ni. Cuma nanti tunggu announcement kita orang lah dekat kita orang punya social media. Macam ada kelas untuk networking ke, ada kelas untuk belajar Laravel ke apa ke, anything, just tunggu announcement kita orang. So kelas pasal routing tak, maksudnya Kelas pasal routing ni guna Cisco tu, guna Cisco ke yang kita configure router semua tu ke Mirul Dahili. Video recording ni nanti post dekat mana ya? Dekat YouTube Tarsoft ada, dengan live pun ada. Sekarang pun kita ada dekat TikTok juga. Kalau yang belum follow, korang boleh follow and tengok juga kat TikTok in case kalau korang macam susah ke Zoom pakai banyak data ke, korang boleh pergi kat TikTok atau Facebook atau YouTube. Okay. Nak assign IP semua tu ada. Oh, yang subnet tu ke? Subnet yang ada rule /25 yang tu ke? Wahyusyak berat tak? Dia punya size nak download ke? Tadi download dalam 70 something MB. Mungkin lebih kurang macam tu lah, 70 to 100 ke? Dekat group tele tak send ke video live? Boleh, nanti saya minta admin send video live ni. Okay, thank you Nadia Ahmad. Ingatkan tukar IP address router. Kalau dekat Wireshark kita tak boleh tukar. Kita tak ada macam option nak tukar router punya IP address. Dekat laptop pun kita memang dah ada IP address sendiri. Tapi kalau untuk IP address router ni kita boleh configure dekat Cisco, dia punya virtual punya tempat. So kat situ korang boleh set up korang nak IP address berapa pun. Korang boleh set up lah router ni korang nak IP address berapa, switch ni IP address berapa, device yang lain macam PC, smartphone, tablet, dalam tu pun korang boleh set up any IP address. Menjawab ke Ravi Raj? ada soalan, kos apa yang kena ambil untuk belajar network ni? So kita boleh ambil untuk sains komputer, information security assurance pun cover juga network. Kita spesifik networking, itu yang selalu ada. So untuk soalan kejap, hari pula soalannya. Okay, contoh dekat Cisco, apa maksud from PC to switch? Switching from, okay. This one kejap, Cik Hamelina Nani kita nanti akan tunjuk dia punya demo tu macam mana. Sebab yang dia set up before this tak cover untuk this one. So nanti dia try. So if possible, dia akan tunjuk demo tu malam ni lah. So try dulu. So if okay, then kita akan demo kan. And then tak jumpa lagi channel YouTube Tarsoft, ada link tak? Okay. Kalau pasal link untuk YouTube, nanti kita orang boleh share dekat Telegram jugalah. So Tarsoft punya channel. So boleh dapat YouTube link dari TikTok. Ya betul.
Dekat TikTok pun ada juga. How do you guys provide classes on cybersecurity or other preferred subject? Untuk yang preferred subject tu, apa yang nak kita orang buat kelas? If boleh mention like specific subject, so kita orang maybe boleh providekan kelas in advance. So korang boleh follow kita orang pun social media, boleh tengok update-update. Kita orang ada update. So every weekend kita orang ada live, so boleh dapat update kat situ lah. So kita orang buat live malam ni pun asal-asal kita orang buat dekat TikTok, but then ada yang request nak buat webinar, nak Google Meet lagi senang. So kita orang pun malam ni first kita orang buat webinar pakai Zoom. Dah kita orang try buat dekat TikTok before this. So this one pun request daripada korang juga. So if anything yang korang rasa macam if better kita orang buat macam ni, so kita orang try memenuhi permintaan anda. Untuk rakaman ni kita orang akan post dekat kita orang punya YouTube channel, tapi ada yang request juga untuk dekat Telegram, so kita orang akan cuba post dekat Telegram jugalah. So untuk soalan lain, Cik Hanani cuba buat demo, nak try tunjuk dekat korang demo tu, still tengah tengok lagi. So nanti dia try jawab. But jangan risau, soalan yang korang semua ni kita orang record, so if ada soalan yang tak terjawab, kita orang akan try jawab melalui konten-konten kita orang dekat social media lah. So banyak juga soalan dia. Tadi ada satu soalan pasal macam apa maksud ping PC to switch. Ni dekat Cisco tau. Ni dekat Cisco ni, dekat bawah ni kalau korang perasan, dekat connection ni dia ada banyak tau dia punya pilihan dia. Kita nak, kalau belah sini ada router, ada switch, ada banyak lagi lah. Ni dia punya apa, kabel dia. So apa maksud ping tu, bila kita ping kabel dekat PC ni, pergi dekat switch ni, so kalau dia successful dia akan warna hijau. So dia akan tulis dekat bawah ni, belah real time kat bawah kanan ni, dia akan tulis successful lah. Okay, tadi saya pun ada explain macam mana, macam kita nak configure router ataupun nak configure IP address dekat switch atau PC dekat dalam Cisco ni. So kita boleh tengok dekat sini, ni dia punya cara nak configure lah. Kita akan secara roughly je, sebab kita akan pergi details. Kalau if you guys needs benda ni, kita akan buat satu session lain lah. Okay, ni kita akan boleh pilih kita nak jenis apa, ni kita dia punya command prompt and banyak lagi lah. Ni kita pergi roughly je, so macam ni. Ni sebelum dia tarik kabel tu. Ni sebelum dia tarik kabel daripada PC ke switch tu. Macam ni dia punya rupa. Okay. So kita boleh pilih lah dia punya kabel yang mana satu. Kita dah connect, kita tambah PC lain. Ini untuk configure IP address yang siapa tanya tadi. So nanti dia akan warna hijau lah. So kalau kita buat yang secara betulnya, dia akan tulis lah successful kat bawah ni, ataupun kalau merah dia, atau orange dia akan keluar unsuccessful kat bawah ni. So itu secara roughly apa maksud ping tu. Maksudnya kita daripada satu tempat ke satu tempat. Macam tu. Menjawab ke soalan siapa yang tadi tak perasan nama. Okay, sebelum kita habis kita punya session malam ni, so untuk any kelas yang korang nak request from kita orang, boleh komen dekat TikTok. So contoh nak kelas networking lagi hari ni, malam ni ada yang saya nak belajar lagi dalam, saya nak belajar pasal mobile apps, if anything komen dekat kita orang punya TikTok. So kita orang try lah buat kelas live untuk korang. Kalau nak pursue career dalam network, perlu belajar programming language tak? Kalau kita tengok network ni, dia tak adalah kita kena coding yang buat website, tapi selalunya kalau kita dah belajar network ni, kita akan at least kita kena ada basic untuk buat coding, walaupun
tak power sangat, tapi selalunya kita akan, kalau kita ambil degree in network ke, selalunya dia akan belajar juga pasal coding ni, walaupun tak sehebat orang yang memang ambil betul-betul major dalam programming. SQL. Okay. Oh, untuk ada orang tanya SQL dengan Python nanti please. Okay. So kalau SQL minggu lepas kita orang dah buat live dekat TikTok. So maybe kita lepas ke apa ke nanti just untuk next class pun insyaAllah kita orang boleh providekan kelas untuk korang. Okay. Okay. So kita orang budget kelas untuk live setiap malam 1 hour kita orang spend. So untuk malam ni Cik Amalina Hanani kita macam dah cover part yang how untuk pasal network engineering ni. So korang pun macam dah tanya banyak-banyak soalan and dia pun dah menjawab most from korang punya soalan. If ada soalan yang kita orang terlepas pandang, if anything nak tanya, just nanti komen je atau bagi komen dekat TikTok ke, if anything else lah. Pasal kelas pun kita orang akan announce dekat kita orang punya social media lah. TikTok, dekat Telegram, semua ada. Slide nanti dapat ke, kita orang pun akan share slide juga. So korang akan apa orang cakap, tak blur lah kelas malam ni, boleh refer balik slide yang Cik Amalina kita ajar tadi. So untuk malam ni rasanya Cik Aminah Hanani kita dah boleh tamatkan sesi kita ke? Ada lagi soalan ke? Kelas SQL tu ada dalam YouTube ke? Yang SQL minggu lepas kita tak ada record sebab kita baru first time kita buat dekat Zoom. Sebelum ni kita buat kat TikTok, so kita tak ada record, jadi tak ada kat YouTube. Tapi in case next time kita buat kelas SQL, kita akan record and post dekat social media kita lah, YouTube, Facebook and semua tu. Network engineering ada relate dengan big data ke? Tak ada. Tadi ada tanya sertifikat apa? Korang boleh try search network certificate, nama dia CCNA. CCNA ataupun Cisco pun ada sertifikat dia. Korang boleh search sertifikat itu, sertifikat berbayar lah kalau korang nak sertifikat yang macam tak berbayar. Tapi dia macam sebagai praktis korang boleh pergi dekat macam Datacamp ke, Sideline ke, ataupun macam Pilates kalau korang pernah dengar, boleh juga kalau korang nak praktis kat situ. Starsoft ada internship tak? Korang boleh apply dekat email admin@starsoft.co. Nanti kita akan bagi dekat slide kita tu akan ada semua link social media kita. Korang boleh tekan social media kita, website kita tu, kat situ ada apa tu, kita punya segala WhatsApp number ke, Gmail, email, situ. Tu pun admin ada share link untuk slide malam ni, so boleh klik link tu. Untuk tadi siapa yang tanya, okay, thank you. Ada soalan lagi ke? Untuk soalan yang kita orang tak terjawab malam ni nanti kita orang cuba jawab through TikTok ke, if anything lah. Guna laptop apa belajar programming? Cik Aminah, soalan sebelum kita tamatkan sesi kita. Saya bagi untuk spek untuk Windows lah. Saya guna laptop HP, tapi kita nak belajar programming ni better korang ada SSD and RAM paling minimum pun at least 8GB RAM lah untuk belajar programming ni. Kalau dapat 16 and more tu dah okey juga. So kalau nak pilih laptop untuk programming ni, korang tengok dia punya RAM, ada SSD tak, dia punya processor jenis iCore berapa. Ni untuk Windows HP lah. Kalau untuk Mac,
Mungkin sama juga, betul? Cik Hafizah? Untuk Mac, just kalau saya pakai Mac, saya pakai yang M1 punya. Yang RAM better 128. Tapi yang lagi better, lagi bagus lah. Performance dia lagi senang korang nak code semua benda. Okay. So maybe tu lah soalan last kita orang untuk malam ni. Sorry, kita orang pun masa kejap je. Kejap dah live dah sampai habis. So terima kasih untuk korang juga yang sudi join malam ni. Segala ilmu yang Cik Aminah Anani kita ajarkan, semua benda tu harap korang semua faham lah. Itulah soalan. Okay, thank you Cik Aminah. Terima kasih kakak sama-sama. Terima kasih semua yang join. Terima Nanti, kasih untuk masa. Terima kasih kena join kita orang punya live malam ni lah. nanti boleh try demo tadi. If ada problem ke, korang boleh comment or contact kita orang dekat email ke anything. So kita orang boleh catch up dengan korang untuk tolong. Ya, betul. Okay, terima kasih yang join malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih. Nanti follow up kita orang through kita orang punya social media. Kita orang ada je. Okay, terima kasih.